perlawanan Anwar Ibrahim melawan Cik Ghaffar pada ketika itu bukan diarahkan oleh Presiden UMNO pada ketika itu. Memang betul, Cik Pak. Bukan diarahkan oleh, ini satu agenda peribadi Anwar sajalah. Dan ini satu macam macam satu agenda yang tersendirilah untuk menaikkan diri dia. Dan saya amat terperanjat dan kesal lah pasal itu diasaskan atas asas pembohongan, seolah-olah sokongan kepada yang diberi oleh bahagian-bahagian ni yang kita nyatakan bahawa ini adalah sokong pres, sebenarnya tidak benar. Bukannya satu fakta. Okey, lebih menarik. Saya minta maaf dulu dengan Tan Sri buat soalan ni kan. Tan Sri tahu bahawa Tun Mahathir ataupun Dr. Mahathir pada ketika itu sebagai Presiden UMNO tidak endorse sebelum pemilihan itu selesai. Betul? Ya. Dan Tan Sri meneruskan bersama dengan tim wawasan tidak beralih sokongan kepada Cik Ghaffar kalau mengikut data yang saya ada dan kajian-kajian sejarah politik. Boleh Tan Sri jelaskan? Yalah, kita bila dah dimulakan benda ni, dah berjalan 2/3 kan, kita dah jalan begitu jauh dan telah menyokong Anwar ni sebagai pemimpin yang hebat lah pada masa itu. Dengan keyakinan dia seorang pemimpin yang ada dignity, ada maruah, ada integriti dan sebagainya. Dan kerana terlalu jauh dan ada sikit-sikit unsur ketaksufan, saya pun agak taksuf bagi masa itu untuk menyokong Anwar. Makanya saudara pun agak tahu pengalaman seperti inilah. Bila dia lambung-lambungkan tu, pernah dalam ucapan dia kat Melaka, dia melambung saya tu. Sebenarnya, kata dia, sebenarnya negeri Melaka ini, dalam ucapan kempen tim wawasan ni, Melaka ini terlalu kecil bagi Rahim Tarizi. Manusia besar lah masa tu. Bab ini saya rasa dia jadi melambung-lambungkan orang, kemudian dia menghenyak orang tu. Dah satu memang orang kata mainan Anwar yang bijaksana lah dalam politik ini, yang kalau kita tidak berhati-hati, macam saya lah, lepas jabatan kita beri dia kemenangan, kita tolak kehendak Presiden. Hari itu agak, kalau saya ikut cakap Presiden bahawa saya buat U-turn, panggil Najib, ini Presiden dah, ini pada Mahyudin kepada Mat Taib, mungkin hari ini agak saya dapat jawatan tinggi agaknya, pasal mengakurkan dan melaksanakan kehendak Presiden. Tapi saya oleh sebab ada sikit ketaksufan, kehebatan Anwar jadi macam satu pendewaan kepada kita bergerak. Bukan saya semua mungkin dalam tim wawasan jadi begitu, kerana dia memberi maklumat-maklumat yang salah sebelum daripada ini. Jadi agak kita sampai Tun pun saya tengok lemah lah dah. Okeylah, tak apalah, tak boleh buat, tak apalah. Jadi saya tu kekecewaan Tun Mahathir pada masa itulah. Dan saya tak fikir dia nak mengenepikan Tun Ghaffar yang banyak berjasa pada masa itu, membantu dia. Dia sanggup macam memberitahu melalui Anwar singkirkan Tun Ghaffar daripada politik negara. Makna dua perkara. Pertama sekali, telahan saya bahawa Tun Dr. Mahathir boleh meninggalkan orang yang berjasa dengan dia sebegitu saja, itu adalah salah. Sebab pada ketika itu, bahawasanya kalau berdasarkan maklumat baru yang saya dapat ini, bahawa Tun Mahathir juga tidak, maknanya Anwar yang membawa berlebihan nama Tun Dr. Mahathir ini adalah satu penipuan pada ketika tersebut. Itu yang pertama, Tan Sri. Betul. Yang kedua, Tan Sri, saya nak bagi tahu Tan Sri, kalau Tan Sri rasa pada ketika itu dan Tan Sri tahu betul atau salah, tetapi Tan Sri masih tidak menarik break sesungguhnya pada ketika itu, saya sangat memahami benda itu. Kerana ini peristiwa saya sendiri. Kita tahu beberapa perkara yang memang Datuk Seri Anwar pada ketika itu pada saya bersama, dan saya bukan sekadar anggota parti, saya bukan sekadar menguruskan parti bahagian dan sebagainya, walaupun saya sampai ketua bahagian, ketua cabang, sampai ke MPP, tapi kita menguruskan ruang utama rumah Anwar itu sendiri secara peribadi, kan. Kita tahu betul atau salah, Tan Sri, banyak sangat perkara yang saya lalui, betul atau salah itu.
Tetapi oleh kerana kita sebagai seorang manusia yang telah pergi terlajak betul dengan ketaksupan, dengan kegairahan kita pada ketika muda itu, saya merasakan yang kita dah tahu dah benda itu salah. Contohnya ialah sampai kepada persoalan video. Tukang kita cerita panjang video tu kan. Yalah, ya. Video jam Omega. Memang akhirnya kita nampak. Akhirnya saya antara yang awal tonton, akhirnya kita nampak betul benda itu. Tetapi oleh kerana akhirnya kita cari pula jalan nak bela Anwar Ibrahim dengan mengenepikan kebenaran yang kita tahu tadi. Itu kesilapan saya ketika muda. Masya Allah. Itu kesilapan saya ketika muda, yang ketika tak berapa muda ini saya minta Allah Subhanahu Wa Taala makna bagi ruang untuk saya betulkan balik sedikit kesilapan itu. Saya pun meninjau begitu sebab saya lihat cara Anwar ni melaksanakan kepimpinan politik dia. Dia bukan saja nakkan penyokong, macam kita menyokong, kita erti menyokong perjuangan parti. Ya. Menyokong Tuan Mahathir bukan Mahathir per se diri dia. Perjuangan bangsa, agama dan tanah air pada ketika itu adalah UMNO pada masa itu kan. Tetapi saya lihat karakteristik kepimpinan Anwar ni, dia bukan saja nak penyokong. Dia nak penyokong itu taksuf kepada dia. Maknanya dia kalau objektif perjuangan parti itu ABC, agama, bangsa dan tanah air, itu tak penting. Yang penting menghalakan ketaatan dan kesetiaan itu kepada diri dia, ya, dan menjadi penyokong yang begitu taksuf sehingga kan boleh mengaburkan mata kita lah. Saya pengalaman saya ni, saya tengok saya dah macam termasuk satu ketaksupan sikit masa itu sebab saya dengan interaksi dengan Dr. Mahathir itu saya kesalkan dia daripada dia. Kesal atas perbuatan saya yang tidak respon kepada dia. Tetapi ada ketaksupan pada masa itu. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Dan saya terlihat ada kesamaan apa yang berlaku pada senario politik ini berbanding 30 tahun politik yang lalu. Ya. Ya, baru pembohongan menjadi asas. Kita lihat sekarang ni pembentukan kerajaan PH sekarang. Ya. Kenapa rakyat sokong tiba-tiba daripada parti yang satu, Dr. Mahathir memanglah beri peluang pada PH ni, bukan kehebatan dia. Pasal sebelum tu dia bertanding banyak kalah. Tetapi oleh sebab Tun nak menubuhkan satu parti pada masa tak dapat tubuh, pakailah PKR. Jadi dia menggunakan tu untuk menguatkan cengkaman dalam suasana politik pada masa itulah. Kemudian bila kali ini kemenangan dia buat atas asas pembohongan juga. Macam saya terkena dalam tim wawasan dulu. Sekarang pun berlaku. Dijanjikan kata harga minyak, rakyat semua orang ada maaf kenderaan, harga minyak akan jatuh, PPTN akan dihapuskan, tol akan dihapus dan berbagai lagi. Jadi orang rasa seronok dengan cakap dia yang begitu hebat, dengan gaya dia berpidato macam Soekarno. Jadi kita terpesong mempercayai sesuatu itu. Wujud PH menang. Tapi macam kita lihat hari ini setelah 7 bulan, tak ada apa yang boleh dilaksanakan oleh. Kecuali retorik-retoriknya di sana-sini yang tidak membawa hasil kepada perjuangan rakyat. Perjuangan untuk membela rakyat. Perjuangan untuk membebaskan rakyat daripada cengkaman kemiskinan. Jadi, begitulah dia punya. Jadi saya dah lihat 30 tahun dulu. Asas pembohongan ni wujudnya tim wawasan. Asas pembohongan ni wujudnya kerajaan PH yang ada sekarang ini. Jadi maknanya perangai menggunakan nama orang, kod orang sana, kod orang sini, manipulasi dan memperdaya dengan penuh lulusan bahasa Melayu kan Tan Sri kan. Dia dengan kehebatan ini maknanya memang daripada mula karier politik Anwar Ibrahim itu sendiri. Dan sampai sekarang dia masih menggunakan. Macam Tan Sri sebutlah, bagi saya ialah kali ini dia guna nama, kita bentuk negara ini kerana ini titah yang di-Pertuan Agong. Ini nama yang di-Pertuan Agong. Raja berperlembagaan. Saya rasa tuanku sangat cerdik, tuanku sangat supreme. Tuanku tahu. Tuanku tahu. Kan? Dan tetapi Anwar ni tanpa segan silu, nama tuanku kamu guna dan kotorkan seolah-olah tuanku tu masuk in deep of politik punya urusan ni, dalam politik yang dalam. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Ya.